Tahu-tahu Nabi Ibrahim dapat Ismail, umur Nabi Ibrahim berapa tahun? 92 tahun. Sarah, Hajar muda, sebab Hajar ni adalah wanita bangsawan yang dihadiahkan oleh pembesar Mesir kepada Sarah. Isteri pertama Nabi Ibrahim Sarah, isteri kedua Nabi Ibrahim adalah Hajar. Pembesar Mesir menghadiahkan seorang wanita yang cantik lagi rupawan dari keturunan orang bangsawan kepada Sarah sebagai pembantu. Nampak Sarah ni tak ada pembantu, bagi seorang pembantu. Bila keluar daripada Mesir, Nabi Ibrahim jalan 3 orang. Nabi Ibrahim, Hajar, Nabi Ibrahim, Sarah dan Hajar. Kejap-kejap Sarah tengok Hajar, tengok Ibrahim. Tengok Hajar, tengok Ibrahim. Lalu Sarah bagi offer kat suami dia, abang kahwin aja lah dengan Hajar. So, see how beautiful Isteri, tolong beri. Laju. You guys hoping lah. Sarah cantik. Kamu la minar rijal wa lam yakum min nisa illa thalatha. Hawa, Sarah, Maryam. Ramai lelaki yang handsome, tapi yang betul-betul jelitawan ni Nabi sebut ada 3 orang. Hawa, Maryam, Sarah. Sarah cantik, sangat cantik. Nabi Ibrahim pun handsome, tapi diriwayatkan Nabi Ibrahim ini paling serupa, Nabi Muhammad paling serupa dengan Nabi Allah Ibrahim AS dari sudut rupa paras. Jadi Sarah kata, abang kahwin sajalah dengan Hajar. Tak elok bawa anak dara bulu kilir. Satu, keduanya, saya pun dah lanjut usia, kahwin saja dengan Hajar, mana tahu dapat zuriat. Kahwin next year dapat zuriat. Tapi Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Wahai Tuhan, kurniakan aku zuriat yang soleh, zuriat yang soleh, zuriat yang soleh. Nabi Ibrahim selalu berdoa. Sebab bagi Nabi Ibrahim, semua tes yang Allah bagi, Nabi Ibrahim lulus. Campak dalam api, dipukul ayah, dihalau keluar, macam-macam ujian dilalui oleh Nabi Ibrahim AS. Semua Nabi Ibrahim lalui dengan penuh tabah, sabar, tanpa rungutan, berjaya. Memang A+. Dia tidak sikit pun tergelincir maupun hati dia berkata atas ujian-ujian Tuhan. Cuma ada satu perasaan yang timbul dalam diri Nabi Ibrahim, sampai sekarang tak ada zuriat. Timbul sampai sekarang tak ada. Sebab itu dia berdoa, kahwin dengan Hajar, dapat anak sulung, putera sulung. Sebab itu dinamakan dengan Ismail. Ismail itu membawa maksud gabungan 2 kalimah. Ismail adalah gabungan 2 kalimah. Sami'a Allahu du'aahu. Ismail maksudnya doa yang telah dikabulkan oleh Tuhan. Makna Ismail tu adalah gabungan 2 kalimah. Sami'a Allahu du'aahu, doa yang telah dikabulkan oleh Tuhan. Jadi bila seseorang itu Ismail, itu adalah bermaksud doa yang telah diperkenan oleh Tuhan. Cukup Nabi Ismail 13 tahun, Sarah pula mengandung. Sarah, masa tu Sarah 96 tahun. Maklum? What do you think? What will happen? Tak payah 90 lah, 60. Quite fast 60. Tiba-tiba ulang alik ke hospital. Kenapa? Dah ada. Surat khabar semua akan buat cover. Masuk Nona, MHI, Malaysia Hari Ini, kan? Masuk TV Hijrah, kan? Di Hijrah pula bincang bagaimana kekuasaan Tuhan. Maklum umur 60 boleh dapat zuriat, jadi give hope, bagi harapan. Jadi popular lah maklum umur 60 tahun mengandung 65 tahun. Yes, of course. Atuk pun masuk TV. Lepas tu Atuk kena jadi duta produk Mak Jun. Confirm lah Atuk laku lepas tu. Nampak kan? Jadi Sarah umur 96 tahun. Dari sudut biologinya, Sarah tak boleh beranak dah. It's finished. Khalas, kata Arab. Malaikat 2 orang malaikat datang nak sampaikan kepada Sarah berita gembira. Mungkin Sarah akan mengandung. Fabasyaruhu bi ghulamin halim. Terkejut. Sarah terkejut bila dapat berita dia akan mengandung. Kan? Ada benda terkejut kalau perempuan. Fasakkat wajhaha faqalat inni ajuzun akim. Bila malaikat datang beritahu, Sarah, kau akan mengandung dan kau akan lahirkan zuriat, dia pun tepuk kepada muka dia, tepuk.
Fasakkat wajhaha faqalat inni ajuzun aqim. Aku ni wanita tua, wanita yang sudah lanjut usia. Dari sudut biologinya saya tak boleh nak beranak dah. Khalas. Malaikat tanya, ata'jabina min amrillah. Adakah engkau rasa mustahil bagi Allah? Adakah engkau rasa Allah tak boleh bagi engkau zuriat? Dia stop. Lahir Ishaq. Lahir Ishaq. Ismail dulu ke Ishaq dulu? Ismail dulu. Ismail jadi abang long. Ishaq abang ngah. Ismail duduk di Mekah. Ishaq duduk di Palestin. Masa dia datang perintah pula bila 13 tahun, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bila Ismail sudah umur 13-14 tahun dah boleh main dengan ayah dia. Tuan-tuan boleh bayang tak? Umur 13-14 tahun kita buat apa dengan ayah? Kita dengan ayah, how close we are. Naik motor, naik basikal. Kalau dulu naik basikal, naik motor boleh ikut abah pergi mancing, ikut abah pergi menebas. So seronok. Seronok. Saya anak saya, mak dia nak pergi beli barang dekat mall dengan kakak-kakak dia. Saya nak pergi menebas. Saya tanya dengan anak saya bagi tahu dekat anak saya, umur lah 7-6 tahun. Saya kata, Muhammad, besok abah nak pergi kebun. Muhammad ikut abah kan nak pergi ikut Umi pergi kedai, pergi mall. Ikut abah lah. Walaupun dia tahu dekat kebun ada nyamuk, dia kena buat kerja, tapi dia rasa seronok ikut abah. Sama macam kita dululah. Umur macam tu ikut abah, suka seronok ikut abah, boleh kawan dengan abah. Jadi Nabi Ismail masa tu dah boleh tolong ayah dia buat Kaabah, pembinaan Kaabah. Nabi Ibrahim duduk tengok tepi. Okey, Ismail, cukup tak? Sikit lagi bah, sikit lagi. Dari sini bah, sikit bah, kanan bah. Dia tolong abah dia bina Kaabah. Datang mimpi suruh Nabi Ibrahim sembelih Ismail. First mimpi dia ignore, dia kata mungkin mainan syaitan. Second mimpi, third mimpi dia kata ini sudah perintah Tuhan. Bagi tahu dekat anak-anak dia, ayah lihat sembelih kau wahai Ismail, what's your opinion? Ask for opinion. What's your opinion? What do you say? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hei ayah, lakukan apa yang diperintahkan. Ayah akan dapati saya tergolong dalam golongan orang yang sabar. Insyaallah minas sabirin. Kau akan dapati aku orang yang sabar. Saya baca tafsir, saya menangis tuan-tuan. Saya baca tafsir insyaallah satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan dapati saya insyaallah, dengan izin Allah ayah akan dapati saya orang yang sabar. Sebenarnya siapa yang sabar? Ibrahim ke Ismail? Ismail. Tapi reflect pada siapa? Pada Ibrahim. Sabar Ismail reflect kepada Ibrahim. Sebab Nabi Ismail kata, semoga dengan kesabaran aku wahai Tuhan, engkau redha bapa aku. Kesabaran aku ni, hendaknya engkau redha ayah aku ni, yang dia akan sembelih aku ni. Dengan kesabaran aku, mudah-mudahan jatuhlah pandangan engkau kepada ayah aku. Sebab ayah aku nak sembelih aku. So nampak the beautiful. Itu Mekah. Itu Mekah. So Ishaq pula. Min wara Ishaq Yaqub. Lepas Ishaq Yaqub ada anak 12 orang, di antaranya Bunyamin, termasuklah Yusuf alaihi salam, dan lahirnya zuriat Bani Israel. Dalam Al-Quran 2 kali Allah Ta'ala sebut ya Israel, ya Israel. Israel dalam Al-Quran disebut secara tunggal, bukan ya Bani Israel, secara tunggal Israel. Illa ma harrama Israelu ala nafsi. Tuan-tuan akan jumpa 2 kali saja secara tunggal kalimah Israel. Itu adalah panggilan lain bagi Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Israel membawa maksud gabungan 2 kalimah Israel, hamba Tuhan, Abdullah. Israel dalam bahasa Hebrew membawa maksud hamba Tuhan. Semua yang ada il tu adalah hamba Tuhan. Jibril, Mikail, semua itu membawa maksud itu membawa maksud Tuhan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang uniknya, saya baca Quran kan, saya dapati bila setiap kali Allah sebut Ismail, Allah akan sadurkan nama Ismail itu dengan sabirin. Halim. Sifat halim. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Halim, ha lam ya mim. Halim. Apa makna halim? Seorang penyabar lagi penyantun.
Itu setiap kali sebut nama Ismail. Setiap kali sebut nama Ishaq, Allah Ta'ala akan sadur dengan Alim. Ain, Lam, Ya, Mim. Tuan-tuan baca tu akan jumpa. Ishaq akan datang hujung Alim. Ain, Lam, Ya, Mim, Alim, yang berpengetahuan. Sekarang kita lihat di mana Tuhan letak insan yang penyantun penyabar dan insan yang penuh dengan syarat dengan ilmu pengetahuan. Di mana Allah letak? Yang penyabar itu Allah letak dekat Mekah. Yang berilmu itu Tuhan letak dekat Palestin. Do you think this thing is happen coincidentally? Kenapa Bani Israel pandai? Kenapa Yahudi pandai? Tuhan memang dah jadikan dia orang ni pandai daripada awal. Bukan nak kata kita tak pandai, tapi memang Tuhan bagi. Tapi sepanjang perjalanan itu sudah dimanipulasi, sudah disalahguna kepandaian. Bila tidak terasuh dengan wahyu yang diturunkan, Taurat, Injil, dimanipulasi, ditukar ayat-ayatnya, jadi sesat habis. Yang sabar itu suruh dijaga di Mekah. Sebab itu tuan-tuan naik kapal terbang dekat airport tu, tuan-tuan dah kena belajar sabar lah. 3 kalimah untuk tuan-tuan dapat haji mabrur, umrah mabrur. Sabar, sabar, sabar. Tak ada lain lah. Itu je bekalan. Sabar. Ke airport ni tuan-tuan, sampai-sampai. Datang lambat, kad tak dapat, kecoh. Beg tak sampai kat Mekah, berebut, muka ketat. Ni awak seorang aja letih, orang lain tak letih. Mekah happy lah muka. Daripada 40 orang tu 30 muka masam mencuka. Letih. Kakak pun nak dengar tak. Awal-awal lagi kita lihat, dia tak ada. Tahulah, saya tak tahu, ini pengalaman saya pergi, saya tak bawa orang, saya pergi. Sebab saya memang tak minat bawa orang. Sebab saya tengok, ikut dengan orang, saya tengok macam mana orang punya respon kepada travel ni. Takut saya tuan-tuan kalau nak bawa orang. Pulangkan balik saya punya duit. Refund balik duit saya. Macam ni ke you punya servis? Ngeri tuan-tuan. Kalau saya pergi orang tengking saya tengking balik. Jadi Mekah kan jugalah pergi haji ni. Bukan senang nak hadapi suasana haji. Kita bukan deal dengan orang Malaysia, kita deal dengan Arab. Sampai sana dia punya schedule everyday berubah, macam-macam regulation keluar. Jadi timing tak kena masa. Sebab itu Nabi, tak payah orang lain lah, Nabi lepas Nabi buat haji sekali kan. Haji wada', Nabi selesai buat haji wada', Nabi duduk di Kaabah, Nabi menangis. Abu Bakar hampiri Nabi SAW bertanya, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Kenapa Rasulullah menangis? Rasulullah kata, "Aku boleh kira berapa orang dapat haji mabrur." Sebab itu haji mabrur ni laisa lahul jaza' illa al jannah. Haji mabrur ni tidak ada balasan melainkan syurga.